Assalamualaikum and hai korang. So hari ni I akan bahagikan cerita kepada 3 bahagian, iaitu yang pertama adalah Hikayat Puteri Gunung Ledang, yang kedua adalah siapakah itu Puteri Gunung Ledang, dan yang ketiga adalah yang paling menarik sekali, pengalaman seram di Gunung Ledang. Okey, jadi seperti mana kita tahu, Gunung Ledang ni mempunyai ketinggian setinggi 1276 meter dan terletak di Tangkak Johor bersepadan dengan negeri Melaka. Dan menurut sumber, nama ledang ni berasal daripada orang Jawa ketika pemerintahan Empayar Majapahit, di mana ledang ni membawa maksud gunung dari jauh ataupun gunung paling jauh. Jadi cerita tentang Puteri Gunung Ledang ni amatlah terkenal dari dulu lagi sampailah sekarang. Dan hikayat tentang Puteri Gunung Ledang ini juga telah dicatatkan di dalam kitab Melayu lama. Antaranya seperti di dalam Salalatus Salatin dan juga Hikayat Hang Tuah. Selain itu, ianya juga diturunkan secara lisan daripada generasi lama hinggalah ke generasi baru, macam apa yang I tengah buat sekarang ni lah. Jadi menurut legenda, Puteri Gunung Ledang ni mempunyai rupa paras yang sangat rupawan, sangat jelita, sangat cantik. Di mana Puteri Gunung Ledang ni terkenal sebagai penjaga Gunung Ledang tersebut dan dipercayai masih mendiami gunung tersebut sehingga kini. Oleh sebab itu ada banyak version kisah berkenaan Puteri Gunung Ledang ni, dan salah satu versi yang terkenal adalah bermula apabila kemangkatan Permaisuri Sultan Mahmud Shah, iaitu Sultan ke-8 dan Sultan yang terakhir sekali yang memerintah Kerajaan Melaka, iaitu daripada tahun 1488 hingga 1511. Okey, jadi ada certain orang yang anggap cerita tentang Puteri Gunung Ledang ni hanyalah dongeng semata-mata. Namun nak dikatakan dongeng pun tak boleh. Hal ini disebabkan nama Puteri Gunung Ledang itu sendiri ada disebut dalam buku sejarah Melayu. Now, I akan ceritakan kisah tentang Puteri Gunung Ledang versi yang terkenal. Jadi cerita dia start macam ni. Akibat kemangkatan ataupun kematian Permaisuri, Sultan Mahmud ni telah menitahkan Laksmana Hang Tuah pada masa tu, yang time tu Laksmana Hang Tuah ni dah tua tau, untuk melamar Puteri Gunung Ledang yang dikatakan sangat cantik tu. Selain Laksmana Hang Tuah, Sang Setia dan juga Tun Mamat turut sekali ikut Laksmana Hang Tuah untuk pergi melamar Puteri Gunung Ledang. Dan selepas beberapa hari meredah hutan, akhirnya Tun Mamat bersama pengiring yang lain sampailah di Gunung Ledang. Manakala Hang Tuah pula yang time tu kita tahu dia sedang uzur dan dah sangat tua, gagal tau untuk meneruskan untuk mendaki Gunung Ledang yang tinggi tu. Dan oleh sebab itulah Hang Tuah tak dapat mendaki sehingga ke puncak, dan akhirnya dia stop and ditemani oleh Sang Setia. Jadi setibanya Tun Mamat ni di puncak Gunung Ledang tu, dia ada ternampak taman yang sangat cantik dan sangat indah. Jadi mereka pun menemui ketua dayang Puteri Gunung Ledang kat situ. Masa tu Tun Mamat pun menyampaikan hajat Sultan Melaka untuk meminang Puteri Gunung Ledang dekat ketua dayang tu. Jadi selepas lama menunggu jawapan, akhirnya datanglah seorang nenek yang sangat tua, boleh dikatakan sebagai nenek kebayan, menyampaikan 7 syarat hantaran Puteri Gunung Ledang tu. Dan antaranya adalah, yang pertama adalah jambatan emas dari Istana Melaka hingga ke puncak Gunung Ledang. Yang kedua adalah jambatan perak dari puncak Gunung Ledang ke Istana Melaka. Dan yang ketiga adalah 7 dulang hati nyamuk. Yang keempat adalah 7 dulang hati kuman. Yang kelima adalah 7 tempayan air mata anak dara. Yang keenam adalah 7 tempayan air pinang muda. Dan yang terakhir sekali adalah semangkuk darah Raja Muda Melaka. Jadi selepas dengar syarat-syarat hantaran tu, Tun Mamat rasa sangat terkejut tau. And dia rasa mustahil untuk Sultan mengkabulkan syarat-syarat hantaran ni.
Tak lama lepas tu, Tun Mamat pun turun balik daripada gunung tu dan dia pun menyampaikanlah syarat hantaran Puteri Gunung Ledang tu kepada Hang Tuah. And dari situ, secara tersiratnya, Hang Tuah ni dah tahu bahawa sebenarnya peminangan Sultan telah ditolak secara kiasan. Dan macam kita tahu, dari dulu lagi yang Hang Tuah ni memang sangat setia dengan Sultan Melaka. Jadi, akibat dia sangat kecewa kerana gagal menyempurnakan titah Sultan, Hang Tuah telah mengambil keputusan untuk enggan kembali ke istana dan telah menghilangkan diri di dalam hutan tersebut. Dan Tun Mamat pun pulanglah balik ke istana dan menyampaikan syarat hantaran Puteri Gunung Ledang tu kepada Sultan. Sultan ni macam tak memahami maksud tersirat daripada syarat hantaran tadi. Tak itulah Sultan Mahmud ni jadi sangat kejam, di mana dia telah mengerahkan seluruh rakyat jelata dia untuk menyediakan tuntutan syarat tersebut supaya Baginda akhirnya dapat mengawini Puteri Gunung Ledang. Daripada itulah keadaan dekat negeri dan juga dekat istana tu menjadi sangat kacau bilau. Lebih-lebih lagi apabila rakyat ni dikerah untuk membina jabatan emas dan juga jabatan perak, sehingga seluruh emas dan juga perak kerajaan dilebur. Jadi tak cukup dengan harta kerajaan, emas dan juga perak rakyat pun turut dirampas oleh pihak istana. Dan lebih zalim lagi, gadis-gadis pula dikerah untuk berkurung di dalam istana dan dipaksa untuk menangis. Manakala rakyat lain pula dikerah untuk mendapatkan pinang muda untuk dikerah airnya. Walhal kita tahu bahawa pinang muda kan memang tak berair. Dan dikatakan selepas bertahun-tahun, akhirnya semua hantaran berjaya disediakan. Kecuali satu je masih belum disediakan, iaitu semangkuk darah Raja Muda Melaka, iaitu Raja Ahmad. So dari sini kita tahu kan, semangkuk darah tu banyak kot. Jadi diceritakan time tu Sultan Mahmud ni sebenarnya dia ni tak sampai hati untuk mengorbankan anak kanda dia tu. Lagilah time tu Raja Ahmad masih kecil lagi, tetapi disebabkan nafsu yang berleluasa dekat dalam diri dia, di mana dia nak sangat memperisterikan Puteri Gunung Ledang, dia tak peduli korang, dia still teruskan niat dia untuk mencukupkan ketujuh-tujuh syarat tersebut. Time Baginda nak hunus keris dekat dada anak kanda dia, tiba-tiba dikatakan Puteri Gunung Ledang menjelma dekat hadapan Sultan. And time tu lah Puteri Gunung Ledang ni dia menzahirkan kekecewaan dia terhadap Sultan Melaka ni, di mana dia kata dia tak sangka Sultan sanggup menindas rakyat dan juga sanggup untuk korbankan anak dia sendiri semata-mata ingin memperisterikan wanita yang dia tak pernah jumpa pun. And time tu lah Puteri Gunung Ledang berterus terang dekat Sultan yang dia menolak pinangan Sultan. Daripada kisah tu lah akhirnya Sultan Melaka insaf. Sampai sekarang ramai orang tertanya-tanya di manakah letaknya jambatan emas dan juga perak yang kononnya dah dibina tu. Sebab sampai sekarang tiada langsung kesan tinggalan jambatan emas dan juga perak ditemui Dan menurut info, ada tertera maklumat bahawa sesetengah pihak percaya bahawa jambatan emas dan juga perak tu sebenarnya wujud, tetapi telah tertimbus di bawah tanah. Dan Wikipedia juga ada memaparkan versi lain pula, di mana Puteri Gunung Ledang ni sebenarnya tak pernah langsung pun mengemukakan ketujuh-tujuh syarat kepada Sultan. Tetapi syarat itu hanyalah direka oleh Tun Mamat dan juga Hang Tuah, dengan harapan Sultan Mahmud ni dia faham bahawa Puteri Gunung Ledang ni dah tolak peminangan dia. Oh my god, I tak dapat imagine kalau betul lah sebenarnya syarat hantaran ni direka-reka oleh Tun Mamat dan juga Laksamana Hang Tuah. Berapa banyak dah rakyat yang terseksa kan. Dan ada juga versi lain, yang versi ni I rasa quite boleh percayalah, agak logik, di mana mereka mengatakan bahawa Sultan Mahmud gagal menunaikan kesemua syarat hantaran daripada Puteri Gunung Ledang tu, di mana secara automatiknya menjelaskan bahawa jambatan emas dan juga perak tu memang tak pernah wujud pun. Misteri yang seterusnya adalah siapakah sebenarnya identiti Puteri Gunung Ledang. Sebab ada sesetengah pihak anggap bahawa kononnya Puteri Gunung Ledang ni bukanlah manusia, tetapi beliau adalah Ratu Bunyan ataupun jin yang telah menyamar menjadi
Puteri Gunung Ledang. Mereka menguatkan lagi hujah mereka dengan mengatakan bahawa sememangnya gunung dan juga hutan ni sangat sinonim dengan menjadi kediaman bagi jin dan juga bunian. Dan mereka mengatakan bahawa tidak mustahil bahawa makhluk halus itu telah menyamar untuk menjadi Puteri Gunung Ledang bagi menipu manusia. So kalau korang tengok kesan dia memang sangat teruk kan, di mana Sultan tu telah mengerahkan rakyat dia dan juga dia sanggup untuk mengorbankan nyawa anak dia. Okay, ni untuk sesetengah pihak. Ada juga sesetengah pihak yang mengatakan bahawa Puteri Gunung Ledang tu memang wujud dan dia merupakan seorang manusia dan dia merupakan puteri raja daripada Jawa. Dan menurut sumber, puteri itu juga dikenali sebagai Raden Puteri Mas Nyawa, Gusti Puteri Ajeng Ratno Dumilasari, Raden Ratna Gumilasari, Raden Puteri Ratna Gumilasari dan juga Puteri Siti Jamilah binti Sultan Alam Fatah Al-Akbar. Okey, jadi menurut pengkaji, ketika zaman remaja, Puteri Gunung Ledang ni telah dihantar oleh ayahandanya daripada Jawa untuk menuntut ilmu agama di Pulau Besar Melaka. Jadi selepas puteri itu menuntut agama, puteri tersebut telah berpindah ke Gunung Ledang bersama pengikutnya untuk bersuluk dan mendekatkan diri dengan Tuhan. So what do you think? Adakah benar bahawa Puteri Gunung Ledang itu adalah manusia, ataupun benar yang sebenarnya Puteri Gunung Ledang itu adalah makhluk halus? Okay, now kita cerita dekat best part is cerita seram ataupun pengalaman seram yang pernah dialami oleh seseorang di Gunung Ledang tersebut. Okey, jadi kisah ni telah diceritakan oleh Puan Jamilah. Dan menurut Puan Jamilah, kisah ni berlaku pada tahun 1995. Jadi masa kejadian, Puan Jamilah ni masih bertugas sebagai seorang guru tau, dekat salah sebuah sekolah menengah di Kuala Lumpur. Jadi, I panggil dia Cikgu Jamilah je lah. Jadi, Cikgu Jamilah ni dia kata pada suatu hari, sekolah dia ni ada menganjurkan satu aktiviti kelab tau, di mana mereka plan untuk membawa pelajar tingkatan 4 dan juga 5 untuk mendaki Gunung Ledang. Jadi rombongan itu terdiri daripada 6 orang guru dan juga 30 orang murid. Cikgu Jamilah ni dia kata bahawa time tu hampir pukul 4 petang tau, di mana time tu mereka dah sampai dekat pertengahan Gunung Ledang. And time tu diorang ambil keputusan untuk mendirikan kemah dan juga untuk masak dan bermalam dekat kawasan tu. Dan menurut Cikgu Jamilah ni, kawasan tempat yang diorang pilih untuk bermalam tu tak jauh daripada sungai. Lebih kurang pada pukul 5.30 lepas diorang makan, diorang ambil keputusan untuk mandi dekat sungai yang berdekatan tu lah. Dan time diorang tengah mandi-mandi ni, tiba-tiba salah seorang student perempuan ni dia menjerit, dia cakap, "Cikgu, cikgu, tengok tu." Bila Cikgu Jamilah ni tengok dekat tempat yang budak perempuan tu tunjuk, kata entah datang dari mana, tiba-tiba ada mengalir begitu banyak kuntuman bunga yang hanyut mengikut arus tau. And lagi pelik sekali, bukan setakat bunga je, even cebisan limau purut pun ada sekali time tu. Time tu lah Cikgu Jamilah ni start rasa pelik. Dia kata, siapa pula yang tiba-tiba mandi bunga time-time macam ni dekat kawasan ni kan. And time tu dia dah start rasa tak sedap hati tau. Jadi pada malam hari pula, diorang ni telah membina unggun api dekat tengah kawasan kemah. Jadi Cikgu Jamilah kata time tu dia telah bahagikan pelajar kepada beberapa kumpulan untuk mengawal kawasan tersebut mengikut giliran. Jadi time turn Cikgu Jamilah ni nak tidur, dia sempat lagi di peringatan tau dekat student dia. Dia cakap dekat kumpulan yang sedang bertugas, tolong jangan suluh lampu ke atas pokok. And at the same time, cikgu-cikgu ni juga ada menetapkan kod rahsia tau dekat pelajar, di mana kod rahsia itu merupakan burung emas. Jadi bermaksud bila diorang bertemu sesama diorang kena bagi tahulah apa kod rahsia untuk memastikan yang mereka tu adalah daripada kumpulan diorang. Faham tak? Tak lama lepas tu Cikgu Jamilah tu pun tidur. And dia kata time dia tidur tu, tiba-tiba dia mimpi sesuatu yang sangat pelik. Dia kata dalam mimpi dia tu, dia ada ternampak seorang wanita yang sangat cantik dan pakai kebaya warna keemasan dan juga bertudung ala-ala perempuan pakai tudung zaman 60-an macam tu. And wanita tu berdiri, oh my god, bulu roma aku berdiri. Dan wanita tu berdiri berdekatan dengan kawasan air sungai yang diorang mandi tadi.
And dia cakap wanita tu tiba-tiba memandang ke arah Cikgu Jamilah tu. Lepas tu dia tersenyum tau, sambil berkata, "Hamba kenalkan, inilah Pak Kiai Tuah." Perempuan tu cakap sambil tunjuk ke arah seorang lelaki yang berdiri tidak jauh daripada mereka. Menurut cikgu tu, lelaki tu berpakaian jubah putih dan memakai dastar di kepalanya. Kata time tu wajah lelaki tu kurang jelas tau, tapi dia memang tengah pegang sebatang tongkat. And tak sempat cikgu ni nak cakap apa-apa, tiba-tiba je dia tersedar bila badan cikgu ni digoncang oleh student dia. Jadi masa student dia kejut cikgu ni, student dia ada cakap, "Cikgu ada pergi sungai tak tadi?" And time tu dengan keadaan heran, Cikgu Jamilah pun cakap lah, "Kan cikgu tengah tidur ni, mana ada cikgu pergi sungai?" Dia kata bila time tu je wajah dia punya student tu terus berubah jadi lagi takut tau. Jadi time tu student dia tu pun start cerita lah, masa time giliran dia jaga kawasan tu, dia ni pergi ke pinggir sungai tau. Dia kata tiba-tiba ada seseorang wanita yang muka sama macam Cikgu Jamilah ni ada dekat tepi sungai tu. And time tu wanita tu tengah basuh muka. Mula-mula student ni tak ada rasa apa-apa, tapi lama-lama dia terfikir, kan Cikgu Jamilah kan tengah tidur. So dari situ dia ada rasa pelik, and dia pun datanglah dekat dengan wanita tersebut. And dia pun pergi tanya kod rahsia. And dia korang nak tahu tak apa perempuan tu jawab? Perempuan tu tiba-tiba menjerit dengan suara garau. Dia cakap, "Tuan Puteri." I tak tahu lah suara garau macam mana. Macam Tuan Puteri. And dia dengar je kod yang telah disebutkan oleh wanita tersebut, student tu terus lari dan masuk ke dalam kemah. Sebab dia tahu jawapan kod rahsia tu adalah salah. And dari situ dia tahu yang sebenarnya wanita tu bukanlah Cikgu Jamilah. And then time tu menurut Cikgu Jamilah dah pukul 2 pagi tau. After pelajar tu kejut dia rasa macam tak boleh tidur. And time tu dia kata dia ada nampak 2 orang pelajar lelaki ni sedang berjaga dan tengah jaga kawasan dekat situ. And dia kata time tu dia tak sempat lagi nak tegur, dia nampak 2 orang budak lelaki tu tengah suluh atas pokok. And dia kata tiba-tiba muka budak lelaki tu terus berubah, dan tiba-tiba dari tadi diorang berbual, tiba-tiba diorang diam tau. Cikgu Jamilah ni pun pergilah tanya, "Nampak apa tu?" And dia cakap student lelaki tu tak jawab, diorang diam je sambil tunduk ke bawah. Jadi time tu lah Cikgu Jamilah ni rasa tak senang hati. Dia terus panggil pelajar tu, and dia bagi air. Sambil tu dia bacalah surah-surah Al-Quran semua, and then post dekat muka pelajar lelaki tu. Dia cakap keesokan harinya mereka pun menuju ke puncak, dan lebih kurang dalam pukul 2 petang macam tu diorang turun semula dan bermalam di tempat yang sama. Tapi pada petang tu benda yang tak disangka terjadi tau, apabila 3 orang student perempuan telah histeria. Mereka ni meracau-racau sambil berkata, "Kenapa kacau tempat aku?" And time tu nasib baiklah sebab salah seorang guru tu adalah seorang ustaz, dan kat situ lah ustaz tu dapat kawal keadaan lah. Dan pada keesokan harinya mereka pun pulanglah ke Kuala Lumpur. And diorang kata sampai je dekat Kuala Lumpur barulah satu persatu kisah pengalaman dekat gunung tu dibongkarkan. Jadi menurut pelajar lelaki yang telah menyuluh lampu picit dia ke atas pokok, mereka telah mengatakan bahawa ketika mereka suluh lampu suluh tu dekat pokok, mereka ada nampak kepala tanpa badan dengan rambut mengerbang dan terjuntai. Dan dia kata muka makhluk tu sangat menyeramkan dan mata dia pun warna merah. Sebab itulah diorang keep on senyap dan tak berani nak bercerita sebab tak nak keadaan semakin teruk. Dan bagi pelajar perempuan yang histeria tu pula, barulah cikgu-cikgu ni tahu kenapa diorang ni kena kacau. Rupa-rupanya pelajar perempuan ni datang head. Dan menurut pelajar tersebut, selepas diorang ni mandi dekat sungai, diorang telah meninggalkan pad tu dekat tepi sungai macam tu je. Sedangkan sebelum ni, cikgu ni dah pesan awal-awal supaya bagi pelajar yang tengah datang head, diorang kena tanam pad mereka di dalam tanah dan jangan biarkan pad mereka ni bersepah di merata tempat. Dan dari situlah diorang tahu patutlah diorang kena kacau dengan penghuni kat situ. So sampai itu sahajalah cerita I tentang Gunung Ledang dan juga Puteri Gunung Ledang. Thank you so much kepada yang dah dengar sampai habis. Macam biasa, jangan lupa tekan butang like and jangan lupa subscribe kepada yang still tak subscribe lagi. Thank you so much and see you again.